Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang loceng, like, komen dan subscribe untuk isu-isu yang panas dan terhangat hanya di Sebalik Kontroversi Channel. Terima kasih. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan ke Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur esok 21 Jun 2022 untuk perbicaraan berhubung penyelewengan dana dan pucak amanah CBT lebih RM1 juta. Pada usia 29 tahun, Wakil Rakyat Muar itu adalah ahli parlimen terbaru menyertai kumpulan ahli politik yang berdepan pelbagai dakwaan rasuah rentetan huru-hara politik pada Februari 2020. Bagaimana Syed Saddiq yang menjadi menteri paling muda di Malaysia 4 tahun lalu yang menjadi harapan anak muda Malaysia menjadi tertuduh dalam kes itu? Di manakah dia akan berdepan 4 pertuduhan? Memetik laporan melemel bagi 2 pertuduhan pertama, Syed Saddiq pada Mac 2020 telah membuat laporan polis berhubung kecurian RM250,000 dari peti besi di rumahnya walaupun tiada tanda-tanda kemasukan paksa. Ia mendorong siasatan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menjelang Mei 2021, dia dipanggil oleh polis untuk disoal siasat berhubung kenyataannya yang dibuat dalam video berdurasi 45 saat yang dimuat naik sebulan sebelum itu pada 28 April. Di mana beliau menuntut keadilan untuk E. Ganapati, seorang peniaga susu yang meninggal dunia pada Februari tahun sama semasa dalam tahanan polis. Selepas 2 jam disoal siasat, polis merampas telefon bimbit Syed Saddiq. 2 bulan kemudian pada 22 Julai, Syed Saddiq digenahkan tuduhan rasuah pertamanya. Ketika itu masih sebagai ketua sayap Pemuda Bersatu, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan penolong bendahari parti Rafiq Hakim Razali dalam melakukan CBT dana sayap berkenaan berjumlah RM1 juta ringgit. Syed Saddiq didakwa mengeluarkan RM1 juta ringgit melalui cek CIMB Bank Berhad tanpa mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Dia kemudiannya didakwa dengan pertuduhan kedua menyeleweng RM120,000 milik Armada Bumi Bersatu Enterprise di Maybank Islamic Berhad untuk kegunaannya sendiri yang didakwa menyebabkan Rafiq melupuskan wang itu. RM120,000 itu dilihat sebagai sumbangan politik untuk kempen PRU14 yang dikumpul melalui akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise di Maybank Islamic Berhad, Jalan Pandan 3/6E Taman Pandan Jaya antara 8 dan 21 April 2018. Bagi pertuduhan ini mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan, Syed Saddiq berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun denda jika sabit kesalahan. Bagi tuduhan ketiga dan keempat pula, Syed Saddiq pada 5 Ogos 2021 dikenakan dua pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dia didakwa terlibat dalam aktiviti penggubahan wang haram iaitu 2 transaksi bernilai RM50,000 setiap satu daripada akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke dalam akaun amanah saham Bumi Putra miliknya yang dipercayai hasil dari aktiviti haram. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling pada 16 Jun dan 19 Jun 2018. Pertuduhan mengikut Seksyen 4/1/B AMLA yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 atau yang sama. Jika disabitkan kesalahan, Syed Saddiq boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah hasil aktiviti haram itu. Syed Saddiq menegaskan bahawa pertuduhan itu bermotifkan politik kerana dia tidak bersalah dan tidak melanggar mana-mana prosedur parti. Dia kemudiannya meninggalkan Bersatu dan menubuhkan parti baharu Malaysian United Democratic Alliance Muda yang mula menyertai pilihan raya negeri Johor Mac lalu dan menang 1 kursi Dewan Undangan Negeri. Dia juga mendakwa bahawa pertuduhan terhadapnya dibuat ketika dia berada di bawah tekanan untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sejurus sebelum pembentangan bajet 2021.
Syed Saddiq diwakili Peguam Gobind Singh Dio yang juga ahli Parlimen Puchong dan daripada DAP. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahruddin Wan Ladin bertanggungjawab ke atas pendakwaannya. Mahkamah Tinggi sebelum ini menetapkan 22 hari untuk perbicaraan yang sepatutnya bermula pada 7 Jun. Sekian berita dari Di Sebalik Kontroversi. Jumpa di isu seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, komen, dan subscribe.